pelajar yang line slow tu, kalau line dia okey, tolong tengok rakaman lah, sebab rakaman di YouTube tu sentiasa ada, selagi cikgu tak delete, selagi tu lah dia ada. Okey, dia dah mula merakam, so cikgu boleh mula kelas. Okey, Alia Bat, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak Okey, Najwa Ramli. Nampak cikgu. Nampak, okey, very good. Lima Ilham. Izzati Zamri. Nampak cikgu. Okay, thank you. Kadang-kadang cikgu panggil nama ni sebab sebab cikgu tak kenal awak lagi. Ada sebahagian tu cikgu tak kenal sebab pelajar baru kan, cikgu baru ambil, jadi cikgu panggil nama tu untuk kenal awak lah. Okay, so hari ni kita akan masuk bab baru, iaitu bab 17, bab 2 dah Kalau bab 17 tu maknanya kesinambungan daripada bab tingkatan 4. Maknanya kita kan tingkatan 4 kita ada 15 bab. Jadi hari ini kita akan masuk bab 17 ataupun bab 2, iaitu struktur dan fungsi daun. Okey, struktur dan fungsi daun. Okey, dalam tajuk ni, dalam bab 2 ni kita akan belajar tentang struktur daun, organ utama pertukaran gas, sebab daun ni adalah organ untuk melakukan pertukaran gas. Daun juga adalah organ utama untuk melakukan transpirasi. Daun juga adalah organ utama melakukan fotosintesis. Nampak tak pentingnya daun ni? Satu, untuk tukar gas. Yang kedua, untuk buat transpirasi. Yang ketiga, untuk buat fotosintesis. Dan akhir sekali, kaitan dengan fotosintesis ialah titik pampasan. Okey. Sebelum tu kita pergi yang ni dahulu perubahan warna daun di negara 4 musim. Ini ialah untuk pengetahuan awak lah. Kalau awak tengok di negara 4 musim, tengok ni perubahan daun dia daripada dia berwarna hijau, okey, dia akan berubah warna sampailah dia jadi warna merah keperangan Okey, kita baca. Warna daun bergantung kepada molekul pigmen yang terdapat di dalamnya. Antara contoh pigmen ialah klorofil, karotinoid dan antosianin. Maknanya daun ni dia berwarna hijau ke, kuning ke, merah ke, warna perang ke, bergantung kepada pigmen yang ada dalam daun tu. Kalau dia ada pigmen klorofil, dia akan menyebabkan daun berwarna hijau. Yang ni awak dah belajar pigmen klorofil menyebabkan daun berwarna hijau. Okey. Di negara 4 musim, daun-daun kelihatan hijau pada musim panas disebabkan keamatan cahaya yang tinggi. Sebab bila cahaya banyak, dia nak buat fotosintesis jadi dia ada pigmen klorofil yang menyerap cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Jadi sebab itulah pada musim hijau, musim bunga dia berwarna hijau. Okey, sebab dia ada pigmen klorofil. Tetapi pada musim luruh dan musim sejuk, sesetengah tumbuhan berhenti menghasilkan klorofil. Jadi sebab itulah bila musim luruh kan warna coklat, warna perang Jadi daun-daun tu berhenti menghasilkan klorofil. Berhenti menghasilkan pigmen hijau. Jadi menyebabkan klorofil hijau tadi, pigmen hijau tadi terurai kepada molekul yang lebih kecil. Tanpa klorofil, pigmen lain seperti karotinoid serta antosianin menyebabkan warna daun berubah kepada kuning dan merah. Okey, jadi daripada karotinoid dia warna kuning ni, karotinoid. Kemudian dia jadi antosianin, sebab itulah daun daripada hijau jadi kuning, kuning jadi merah dan warna perang. Kalau hijau tu maknanya daun tu ada pigmen klorofil. Bila dah masuk musim luruh, dia dah jadi klorofil tu dipecahkan kepada molekul kecil, menyebabkan
ada pigmen lain seperti carotenoid dan anthocyanin. So daun pun akan berubah. Okey. Cuba awak tengok gambar ni lah. Nah, nampak? Cantik kan? Sebab tu kalau awak tengok, awak Google di negara yang 4 musim, bila awak boleh tengok hutan dia kadang-kadang warna purple, warna merah, warna ni. Jadi awak nampak tak daripada perubahan warna hijau dia jadi kuning and then dia jadi merah. Maknanya dia sudah mula nak memasuki musim luruh. Okay, daripada hijau dia tukar jadi kuning tu, kita faham dah. Ni nak masuk musim luruh dah ni. Okay, jadi ingatlah pigmen klorofil tu dia warna hijau, musim panas, musim bunga. Tapi bila dia dah jadi kuning, maknanya pigmen tu carotenoid, anthocyanin merah, maknanya dia sudah bersedia nak masuk musim luruh dan sejuk. Jadi mana-mana yang ada cita-cita nak belajar ke overseas tu, grab lah peluang ni untuk tengok keindahan alam yang Allah buat, yang Tuhan kita buat, jadikan tu. Okey, sekarang kita nak masuk tajuk struktur daun. Okey, daun merupakan organ utama tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Tadi cikgu dah kata tadi, daun ni ada 3 fungsi. Satu, organ fotosintesis. Yang kedua, organ transpirasi. Yang ketiga, organ untuk pertukaran gas. Nak bagi tahunya daun ni sangat penting. Okey, struktur daun dapat dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu struktur luar dan struktur dalaman. Okay, jadi kalau yang awak nampak ni, ini ialah struktur luar lah. Ni semua ni. Yang awak nampak ni kita panggil struktur luar. Okay. Secara umumnya, struktur luar daun hijau terdiri daripada lamina. Ni, daun ni kita panggil lamina. Lamina. Okay. Manakala yang di sini, ni, yang sini ni kita panggil petiole. So boleh ni lamina, petiole. Lamina, petiole. Lamina, petiole. Okey? Okey, sekarang kita pergi satu persatu lah. Okey, apakah lamina? Lamina ni, okey sekejap cikgu tukar highlighter. Okey, lamina ni merupakan bahagian daun. Daun lah. Cikgu kata tadi daun tu ialah lamina. Yang lepir, nipis, rata dan berwarna hijau. Okey, nampak tak struktur dia? Lepir, nipis, rata, warna hijau. Okey, lamina berbentuk lepir untuk menghasilkan permukaan yang luas supaya sel-sel yang mengandungi kloroplas di dalamnya terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. Okey, kalau awak tengok di sini, dalam ayat tu ada 2 benda ada 2 perkara. Yang pertama dia kata lamina berbentuk lepir. Ini nak cerita tentang ciri dia. Lamina berbentuk lepir. Okey. Kepentingan. Kenapa dia berbentuk lepir? Okey. Ciri berbentuk lepir. Kepentingan dia berbentuk lepir ialah untuk menghasilkan permukaan luas. Awak nampak tak? Luas dia ni. Okey. Untuk menghasilkan permukaan yang luas supaya sel-sel yang ada kloroplas ni, terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. Jadi dia dapat perangkap cahaya matahari lah. Okey, jadi dia pun terdedah kepada cahaya matahari. Jadi lagi luas, lagi banyak dia dapat cahaya matahari. Okey. Yang kedua ciri dia, lamina berbentuk nipis. Itu ciri dia. Kepentingan kenapa dia berbentuk nipis? Untuk memudahkan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap dengan cekap ke bahagian dalam daun. Kalau pelajar yang dah belajar dengan cikgu tingkatan 4, dia tahu. Kalau cikgu sebut nipis, untuk mudah gas masuk. Okey, cikgu ada ajar dia cara nak ingat. Kalau nipis, mudah gas masuk. Okey, kalau luas, dia dapat ambil banyak bahan. JLP, jumlah luas permukaan. Okey, dapat Okey, jadi di sini ciri lamina, satu dia luas, lepir, bentuk lepir dan luas untuk perangkap cahaya matahari. Yang kedua dia nipis, untuk mudah gas masuk. Dapat satu luas lepir, yang kedua nipis. Okey, seterusnya kita pergi kepada petiole. Okey, petiole ialah tangkai daun yang menyambungkan lamina kepada batang. Nampak? Ni dia tangkai, dia sambung daun kepada tangkai. Okey, batang. Petiole yang mengunjur ke dalam lamina membentuk jaringan urat yang menyokong lamina. Okey,
So nampak tak di sini dia ada ciri dan dia ada fungsi. Ciri dia membentuk jaringan urat. Bila dia bersambung dia akan jadi macam jaring urat. Dia macam ada sambung urat-urat dia. Fungsi dia untuk menyokong lamina. Okey, so kita tengoklah. Ini contoh daun. Jadi kalau tengok di sini, ini ialah lamina lah. Okey, daun ni ialah lamina. Okey, dan ini ialah bahagian tengah. Okey, kalau kita panggil tulang belakang dia. Tulang belakang daun. Ini ialah vena. Awak ingat manusia je ke ada vena? Awak ingat haiwan je ada vena? Daun pun ada vena. Nampak? Okey, ni. Ni bahagian tulang belakang dia, tengah. Okey, nampak tak ni vena. Vena. Okey? Okey. Okay, so zone activity ni kita panggil dia herbarium deh. Herbarium. Nanti kalau awak berminat dengan biologi, awak sambung di universiti, biasanya akan adalah tugasan menghasilkan herbarium. Okay, jadi herbarium ni apa? Herbarium ni merupakan koleksi spesimen daripada tumbuhan yang telah diawetkan melalui kaedah yang tertentu. Jadi ni contoh-contoh herbarium Herbarium ni biasa kalau di negara barat dia letak dalam botol, dia letak dalam cermin, ada kan kalau awak pernah jumpa lah, dia letakkan dalam buku. Jadi tugasan awak ialah esok tak ada kelas dengan molek, esok tak ada kelas sebab malam ni awak akan ada 3 tugasan. So cikgu beri peluang awak Khamis, Jumaat, Sabtu untuk siapkan tugasan. Sikit je sebenarnya. Okay, kita tengok tugasan 1. Awak kena menyediakan herbarium yang mengandungi satu spesies tumbuhan. Carilah di kawasan sekitar rumah awak tu, awak pilih je satu spesies tumbuhan. Katakan contoh awak nak ambil daun bunga raya. Awak tampal pada kertas A4. Cikgu saya tak ada kertas A4. Okey, kertas kajang. Awak tampal daun tu. Dan awak selotip ni, awak letak plastik, awak letak plastik. Cikgu saya tak ada plastik. Plastik ni plastik macam mana-mana pun boleh. Plastik ni pun boleh. Kalau awak tak ada, awak ambil plastik putih ni, awak gunting, awak tampal atas daun tu dan selotip. Okay. Kalau tak nak macam tu, awak selotip semua. Ikut awak lah. Asalkan awak letak daun tu atas kertas and then selotip. Nampak ni, plastik, kemudian awak selotip lah. Okay. Tuliskan nama pokok apa Okey, sorry. Nombor 2, labelkan struktur luar daun. Nampak tadi? Lamina, tulang belakang dia, vena, petiole, labelkan. Cikgu saya nak label macam mana? Dia ada plastik. Awak guna marker lah, magic ke. Okey? Labelkan struktur tu dengan menggunakan magic ataupun marker merah. Kalau tak ada juga tak apalah, buatlah macam-macam mana. Okey, cikgu tak kisah. Cuma sekarang kalau ada, cikgu galakkan lah. Label nama dia tu dengan label struktur tu menggunakan pen merah. Kemudian, nyatakan ciri struktur. Kau pergi cikgu nyatakan ciri struktur. Nyatakan ciri struktur ni ialah lamina, apa struktur dia? Petiole, apa struktur dia? Menggunakan pen biru. Marker biru, pen biru. Okey, dan kepentingan struktur tu. Kalau okey, katakan contoh kepentingan lamina tu nipis. Untuk apa? Menggunakan pen atau marker merah. Okey, supaya kita dapat beza. Ni nama struktur, ini ciri dia, ini fungsi dia. Senang awak nak baca. Okey, nombor 3. Sebab ini awak menyediakan herbarium, maka awak kena lengkapkan data dengan membuat pencarian dalam Google mengenai taksonomi, morfologi, ekologi, geografi. Payuhnya awak kata, tak payah pun. Awak tengok rujuk buku teks muka surat 28. Ada dah. Dia tunjuk dah contoh pelajar buat. Okay. Contoh. Google je. Awak Google. Senang awak cari. Nama saintifik pokok bunga raya. Dia akan keluar terus. Nama family dia apa, nama saintifik apa, nama tempatan dia apa. Okey, awak tiru macam buku teks muka surat 28. Okey? Harap jelas Kalau tak jelas juga PM cikgu. So ini adalah tugasan pertama awak. Okey, seterusnya.
Okay, sekarang kita nak masuk struktur dalaman. Tadi struktur luar sekarang kita nak masuk struktur dalam. Okay, bagi kebanyakan tumbuhan, lamina daun tersusun supaya tidak bertindih. Kalau awak tengok, Tuhan jadikan daun ni, dia memang struktur daun dia tidak bertindih. Nampak? Dia tak akan bertindih. Okay, ini membolehkan daun menerima cahaya yang optimum untuk menjalankan fotosintesis. Susunan ini disebut mozaik daun. Kalau awak tengok cikgu ada contoh gambar, tengok nampak tak? Walaupun daun dia macam ni sekalipun dia tidak akan bertindih. Walaupun macam ni, awak nampak? Memang Tuhan jadikan dia tersusun tu tidak bertindih. Kita panggil susunan mozaik daun. Okey? Jadi tujuan dia untuk apa? Dia ada susunan macam ni. Untuk supaya daun tu menerima cahaya yang optimum untuk menjalankan fotosintesis. Maknanya semua daun akan terima cahaya matahari dengan optimum, dengan banyaknya. Sebab tu dia tidak bertindih. Okey. Okey, sebelum kita buat aktiviti, kita tengok, ni struktur daun, dia ambil sikit je keraktan rentas. Dia ambil sikit je keraktan rentas. Sebenarnya kalau awak datang ke sekolah, sebenarnya kita ada struktur keraktan rentas yang kita boleh tengok bawah mikroskop. Struktur keraktan rentas daun boleh tengok bawah mikroskop. Ada di sekolah kita. Okey, so bila awak tengok, awak akan nampak macam ni. Awak akan nampak macam ni rupanya struktur keraktan rentas lamina daun. Ada di sekolah kita dia punya ni slide tu. Okey. So sekarang kita tengok, kita kena kenal struktur. Yang atas ni cikgu dah ajar kan minggu lepas, ini ialah kutikel. Okey, yang ni ialah kutikel, lapisan paling atas daun. Ingat, kutikel. Kutikel ada apa? Ada lapisan berlilin. Okey. Kemudian ini ialah epidermis atas. Ingat cikgu kata epidermis ni ialah struktur di luar daun. Okey. Okay, and then yang bawah sekali ni kita panggil epidermis bawah. So ada berapa epidermis? 2. Epidermis atas, epidermis bawah. Okay. Yang ni struktur rapat ni, ini ialah mesofil palisad. Cikgu baca untuk awak dulu. Okay, mesofil palisad. Mesofil palisad. Okay, mesofil palisad. Dan awak ingat awak tengok struktur dia rapat, padat. Okay. Kemudian yang ni, awak nampak dia macam ada rongga-rongga ni. Ni macam ada lubang. Dia tak rapat Ini ialah mesofil berspan. Mesofil berspan. Dalam struktur mesofil berspan, ada berkas vaskular. Sebab tahu nampak macam satu berkas vaskular. Dalam berkas vaskular ada xylem, phloem. Ingat xylem, okay, duduk in di dalam, phloem duduk di luar. Dan ini yang kosong-kosong cikgu kata tadi, ini ialah ruang udara. Dan ingat tak cikgu kata itu, cikgu ada bagi tahu itu sel meristem yang sudah diubah suai. Sel meristem tak ada. Sel epidermis yang sudah terubah suai ialah sel pengawal. Menjaga stoma. Okey. So ini ialah struktur dalaman lamina daun. Tadi struktur luar, sekarang dalam daun tu. Okey. Okey, sekarang kita nak pergi satu persatu Kita nak pergi belajar strukturnya satu persatu. Okey, kita pergi dengan mesofil palisad dulu. Mana mesofil palisad ni? Ni mesofil palisad ni. Okey. Sel mesofil palisad tersusun secara tegak. Nampak? Tegak. Okey. Dan padat. Tengok ni, rapat-rapat padat. Kenapa? Untuk memperoleh cahaya yang maksimum. Sel ini merupakan tapak fotosintesis kerana sel ini mempunyai banyak kloroplas. Sebab itulah dia rapat-rapat, padat-padat. Bila dia rapat, padat, dia ada banyak kloroplas. Yang ni pun ada kloroplas juga, mesofil berspan ni. Mesofil berspan ada kloroplas. Tetapi sebab dia ada ruang udara, dia jadi sedikit. Kalau mesofil palisad, dia banyak kloroplas sebab dia rapat-rapat, padat-padat. Okey? Okey, kita pergi kepada
mesofil berspan. Okey, ni mesofil berspan Nah ni struktur yang ni. Okey. Sel mesofil berspan berbentuk tidak sekata yang dapat menambah luas permukaan dalam bagi pertukaran gas. Okey. Boleh beza tak? Kalau mesofil palisat, sebab dia banyak kloroplas, maka dia ni tapak fotosintesis. Kalau mesofil berspan, dia buat juga fotosintesis, tetapi bila dia ada dia ada ruang udara ni, maka dia ni menyediakan permukaan untuk, dia ni dia ni untuk pertukaran gas, sebab nanti gas akan masuk melalui stoma. Gas akan masuk melalui stoma. Sebab tu dia ada macam ruang-ruang udara ni ruang-ruang udara kosong-kosong ni. Okey. Mesofil berspan tersusun longgar. Dia tersusun longgar lah sebab banyak ruang udara. Mempunyai banyak ruang udara di dalam sel. Ini memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesofil palisat semasa fotosintesis. Awak faham ke dia kata apa? Bila dia longgar, ada banyak ruang udara, maknanya gas karbon dioksida dan air masuk melalui stoma, pergi ke mesofil palisat semasa fotosintesis. Maknanya dia ni gas masuk melalui stoma, pergi ke mesofil berspan dan pergi ke mesofil palisat untuk membantu proses fotosintesis. Karbon dioksida kan substrat untuk melakukan fotosintesis. Mesofil berspan ada kloroplas tetapi kurang berbanding dengan mesofil palisat. Maksud cikgu macam ni. Mesofil berspan pun buat fotosintesis tetapi kurang berbanding mesofil palisat. Jadi ni siapa hak paling banyak buat fotosintesis ialah mesofil palisat nombor 1, nombor 2 mesofil berspan. Awak jelas ke? Okey. Yang ketiga ada ya, apa dia? Nak tanya apa? Boleh ke? Boleh mesofil palisat tu nombor 1 paling banyak buat fotosintesis sebab bila dia rapat-rapat padat-padat dia ada banyak kloroplas. Mesofil berspan pun buat fotosintesis, cuma dia banyak longgar. Dia longgar. Jadi bila longgar dia kurang kloroplas. Dan ingat kenapa dia longgar? Sebab itu adalah ruang untuk gas masuk. Gas apa? Gas untuk buat fotosintesis lah. Gas ke apa? Gas karbon dioksida, okey, dan air. Merentasi daun, pergi ke sel-sel mesofil palisat nanti. Okey, kemudian berkas vaskular. Kenapa kita panggil berkas? Sebab dalam berkas tu ada xylem dan phloem. Okey, xylem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Ingat kan cikgu ada ajar XI. II tu sebab dia angkut air dari akar ke daun. Dinding tisu xylem berlignin dan tebal untuk memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Ingat juga ke cikgu kata xylem tu bila dia angkut air, struktur dalam dinding xylem tu dia ada, dalam salur xylem tu dia ada lignin untuk beri sokongan. Dia takut bila air ni, tekanan air tinggi sangat ni dia boleh runtuh Okey, seterusnya phloem. FFF mengangkut bahan organik hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, cikgu harap jelas So jelas mesofil palisat, mesofil berspan, berkas vaskular. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, seterusnya ialah tugasan 2. Sebab tu cikgu kata malam esok tak ada kelas cikgu ni macam tertinggal satu benda. Sekejap cikgu cari. Kenapa macam cikgu tak ada mesofil, ketiga betul tak? Oh, cikgu terletak nota yang salah. Sepatutnya cikgu tertinggal nota ni. So cikgu nak awak rujuk
rujuk nota buku teks muka surat 29. Tak apa, nanti cikgu hantar slide ni, cikgu akan baiki dulu. Okey, cikgu terlupa, cuba awak tengok struktur kutikel. Cikgu lupa nak letak struktur kutikel. Okey, sorry deh. Okey, cikgu baca daripada buku teks. Okey, struktur kutikel ni merupakan lapisan berlilin. Okey, dia ni ada lilin, lapisan berlilin. Sebab tu kalau awak tengok daun kalau awak tengok daun ni di bawah cahaya matahari dia nampak macam berkilat-kilat. Sebab sebenarnya dia ada lilin. Dan bila awak tuang air atas daun, dia akan jadi bentuk bulat-bulat. Sebab dia ada lilin. Okey, jadi kutikel mempunyai lapisan berlilin, kalis air dan loop sinar yang melapisi bahagian epidermis atas dan epidermis bawah daun. Lapisan kutikel menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan transpirasi. Sebab nanti air akan keluar ni melalui daun. Jadi fungsi dia ada lapisan berlilin ni supaya nak mengurangkan air keluar daripada daun. Nanti kalau tidak, habis air ni keluar. Nanti cepat pokok tu jadi layu. Okey, kutikel yang loop sinar membenarkan cahaya matahari menembusinya. Okey, awak kena ingat walaupun dia ada lilin untuk halang kehilangan air, tetapi dia adalah loop sinar. Loop sinar ni maksudnya dia membenarkan cahaya masuk supaya cahaya ni pergi ke mesofil palisad untuk diperangkap oleh klorofil mesofil palisad. Faham ke? Sebab tadi cikgu kata mesofil palisad ni ada banyak kloroplas. Dalam kloroplas ada klorofil. Jadi kutikel ni dia loop sinar untuk membenarkan cahaya masuk. Kemudian pergi ke mesofil palisad untuk melakukan fotosintesis. Okey, epidermis atas. Epidermis atas terletak di permukaan atas daun iaitu di bawah kutikel. Sel-sel dalam lapisan ini tidak mengandungi kloroplas. Okey, epidermis atas dia tak ada kloroplas Sebab tu kalau awak tengok dalam buku awak, dia sebenarnya dia warna kelabu sebenarnya Okey, dan bersifat loop sinar supaya cahaya dapat menembusinya. Okey, epidermis bawah terletak di bawah. Okey, epidermis bawah terletak di bawah daun, mempunyai stoma dan mempunyai sepasang sel pengawal. Jadi sel pengawal ni menjaga buka dan tutup stoma. Menjaga buka dan tutup stoma. Okey, nanti cikgu baiki slide ni, cikgu tertinggal nota ni. Okey. Okey, tugasan 2 awak ialah awak diminta untuk lukis. Okey, lukis dan labelkan struktur dalaman lamina daun. Awak kena lukis lamina daun tu. Struktur lamina daun sama macam buku. Okey. Lukis dan labelkan struktur lamina daun. Bila awak label struktur, awak guna pen merah. Kemudian bila awak nak tulis ciri, awak guna pen biru. Awak nak tulis fungsi atau kepentingan, guna pen hitam. Kenapa cikgu buat macam ni Sebab cikgu tengok pelajar di overseas, pelajar di Jepun, pelajar di China, semua menggunakan kaedah ni. Dia lama dah daripada sekolah rendah lagi. Sebab tu dia cepat mengingat tu. Okay, struktur label warna lain. Bila ciri warna lain. Fungsi warna lain. Okay, ini tugasan 2 awak. Lukis semua pada kertas kajang. Kemudian masukkan dalam fail, nota dan latihan. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah tugasan 3 awak. Okay, banyaknya tugasan. Sebab tu cikgu bagi awak cuti. Khamis, Jumaat, Sabtu tak ada kelas. Okay, so ini adalah tugasan awak. Mengenal pasti tisu keratan rentas, daun monokot dan daun Udicot. Awak dah belajar sebenarnya monokot dan Udicot. Awak kena carilah beberapa daun monokot dan Udicot. Okey, yang ni dia kata slide mikroskop tersedia. Kita bukan nak buat benda ni Cikgu cuma beri tugasan awak ialah cikgu dah bagi dah rajah ni. Okey, awak cuma cari perbezaan daun monokot dan Udicot. Itu saja, sikit je. Cari perbezaan daun monokot dan Udicot. Sikit saja. Bukan sebanyak ni lah. Maksud cikgu, awak cari sendiri. Boleh Google Okey. Kita pergi kepada praktis formatif. Selepas praktis formatif ni habislah kelas kita. Okey, kita pergi soalan 1. Nyatakan 2 struktur luar daun.
dua struktur luar daun, lamina dan petiole. Okey, soalan 2. Apakah kepentingan kutikel pada daun? Okey, kutikel pada daun tadi menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan. Kalau awak tengok dalam buku, jawapan ni dia tak lengkap. Dia cuma bagi tahu menghalang kehilangan air. Cikgu nak awak beri, dia ada apa? Dia ada lapisan berlilin, okey, kalis air, barulah beri fungsi. Dia bukan ada dia bukan ada lilin saja deh. Cikgu nak awak beri fungsi yang luksina tu lagi. Okey? Nanti awak tengok dalam buku muka surat 29. Jawapan dia tak lengkap. Memanglah biasalah kalau praktis formatif ni, jawapan dia tak lengkap. Awak nak kena tengok dalam buku teks Okey. Soalan 3. Nyatakan 5 struktur dalaman daun. Okey, banyaklah. Kutikel, epidermis atas, epidermis bawah. Okey, lagi mesofil berspan, mesofil palisad, berkas vaskular. Okey. Kemudian soalan 4, nyatakan fungsi xylem phloem. Xylem angkut air dari mana ke mana, phloem angkut hasil fotosintesis dari mana ke mana. Okey. Nombor 5, lapisan kutikel pada epidermis atas bersifat luksinar. Wajarkan. Maksudnya soalan ni dia nak tanya kenapa kutikel ni luksinar? Untuk membenarkan cahaya menembusi untuk melakukan fotosintesis Okey, nombor 6, bandingkan antara lapisan mesofil palisad dengan mesofil berspan. Okey, mesofil palisad banyak kloroplas. Mesofil berspan kurang kloroplas. Mesofil palisad tersusun padat. Mesofil berspan tersusun lebih longgar. Okey, so cikgu berhenti setakat ni. Kelas kita sekejap je malam ni sebab awak ada banyak sangat tugasan. Jadi cikgu nak awak siapkan tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3 dan praktis formatif 2.1. Okey, cikgu buka untuk soalan. Ada nak tanya apa-apa tak? Cikgu, Mhm. hak tugasan 3 tu kita list je ke hak monokod dengan ni? Monokod dan Unicode. Awak cari je perbezaan, awak list. Monokod apa ciri monokod, daun berapa, semua berjejala ke berjari ke, awak cari. Awak Google. Sebenarnya benda ni awak dah belajar ke form 3, betul tak? Hak aktiviti 2.1 tu kena saling juga belakang cikgu. Mana? Hak Praktis formatif. aktiviti 2.1. Kau tak ya? Aktiviti 2.1. praktis formatif. Okey, yang mana? Ini. Oh, yang ni. Yang Hak ni. aktiviti. Yang ni. Okey. Yang ni awak salin belakang. Cuma sini. Nombor 1. Yang ni je. Nombor 1. Sorry lupa nak cakap. Awak salin semua. Kemudian buat nombor 1. Perbincangan. Kenal pasti perbezaan struktur daun. Nombor 2 tak payah. Okey? Okey cikgu. Buat nombor 1 sahaja. Lepas tu awak senaraikan terus. Okey, lagi ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada Okey, kalau tak ada, yes. Kalau tak dapat buku teks lagi tu nanti sekolah kau buka. Nanti buku sekolah kau. Apa tak dapat lagi? Pergi tadi. Saya tak dapat lagi. Tak dapat lagi cikgu. Oh, tak dapat lagi. Ya, buku teks tak cukup. Jadi, tunggu nanti buka sekolah lah. Tak apa kalau yang tak dapat lagi tu cikgu dah bagi dah ke digital ke? Cikgu dah bagi dah digital part 2 ke? Okey. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa hari Ahad. Okey, siapkan tugasan dan semua tugasan cikgu akan semak bila buka sekolah. Terima kasih Tak ada masalah Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, selamat menyiapkan tugasan. Tak faham tanya PM cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, boleh keluar. Jangan lupa siapkan tugasan